Ini sudah masuk bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, yang termasuk bagi orang yang mengambil tahu bulan-bulan yang ada jadual kalender perbalahan tahunan. Ya, orang kita ni biasanya dia akan berbalak setiap tahun benda yang sama. Bila masuk awal tahun, berbalah tentang doa akhir tahun dan doa awal tahun. Ada yang kata tak boleh berdoa, ada yang kata apa salahnya. Ya, masuk Rabiul Awal, berbalah pasal Maulid. Maulid bid'ah atau tidak? Sebagaimana yang kita buat, ia bid'ah. Sebagaimana yang kita buat bid'ah, dengan kata tak berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam diadakan ceramah sempena Maulid Rasul, tak ada. Bahkan di zaman Khulafaur Rasyidin juga tak ada, ya. Maka apabila berlaku perkara baharu inilah para ulama kena nilai Maulid ni minhu am laisa minhu, daripada agama atau bukan dari agama. Maka ramai sekali para alim ulama semenjak daripada dahulu menilai bahawa sambutan Maulid ini adalah bid'ah, perkara baharu yang hasanah, yang baik, kerana dia minhu, dari agama. Dari agama yang mana? Pertama firman Allah Ta'ala, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dalam ayat ini Allah perintahkan supaya kita bergembira. Yafrah tu gembira, falyafrahu maka hendaklah mereka bergembira. Ya, ini perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita buka kitab tafsir, qul bifadlillah, apakah dia fadlillah? Wa birahmatihi, dan rahmat Allah apa dia? Banyak kitab tafsir mengatakan yang dikatakan fadlullah, kurniaan Allah, dan rahmat Allah itu adalah Islam dan Al-Quran, ataupun iman dan Al-Quran. Tidakkah kedua-dua ini melalui Rasulullah SAW? Tidakkah kita dapat Al-Quran melalui Nabi? Tidakkah kita dapat Islam melalui Nabi? Bahkan ada setengah tafsir mengatakan rahmat Allah itu Nabi lah. Mana dalil? Kadang-kadang ayat Quran ni ditafsirkan oleh ayat yang lain, iaitu firman Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Siapa tu yang rahmatan lil alamin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita disuruh bergembira, ada tak agama kita tetapkan kamu kena bergembira macam ni tekniknya? Tak ada. Beza dengan solat. Bila kita diperintahkan aqimus solah, hendaklah kamu dirikan solah. Solah dari segi bahasa maknanya ad-doa, berdoa. Boleh tak satu orang dia angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata dia dah solat? Sebab solat itu doa, kata dia. Allah suruh berdoa, saya dah doa, selesai. Jawabnya tak boleh. Kerana bila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan supaya solat, cara solat itu telah ditetapkan oleh syarak. Secara umum Nabi SAW telah memberi panduan, sallu kama ra'aitumuni usalli, hendaklah hampa semua solat lagu hampa semua lihat aku solat. Siapa yang lihat Nabi SAW solat? Sahabat. Kita lihat tak? Tak lihat. Bila kita nak solat macam mana? Kita solat sebagaimana yang diajar oleh orang yang mengambil ilmu solat daripada orang sebelumnya, yang mengambil ilmu solat daripada orang sebelumnya, bersambung sanad itu sampai kepada sahabat Nabi. Maka sahabat Nabi lah yang melihat bagaimana Nabi SAW solat. Yang bersambung sanad macam itu di zaman kita hanya tinggal 4 mazhab sahaja. Mazhab lain pupus. Bukan kata tak ada ulama yang adim yang ada mazhab sendiri, ramai pada zaman itu, tetapi takdir Allah tak sampai. Bila tak sampai, yang selamat kita berpegang dengan salah satu dari 4 mazhab itu sampai sanad pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi itu yang pertama, ayat suci Al-Quran. Yang kedua, apabila Nabi SAW ditanya kenapa baginda rajin berpuasa pada hari Isnin, antara jawapan Nabi SAW, zaka yaumun wulidtu fihi, itulah hari aku dilahirkan padanya. Bermakna konsep meraihkan hari lahir itu minad din, daripada agama. Bahkan kadang-kadang orang yang komplain Maulid Rasul, Maulid dia sambut, birthday dia sambut. Bahkan kecil hati pula kalau pasangan dia tak ingat. Birthday anak-anak dia sambut, birthday raja, birthday sultan, dia tak komplain. Tapi apabila datang birthday Sayyidul Mursalin, Sayyidu Waladi Adam, penghulu kepada para rasul dan anak Adam, dia komplain. Jadi ini kepincangan dalam memahami agama secara luas. Agama cuba difahami secara sempit dan jumud, hati-hati. Kemudian
Kalau kita lihat perbuatan-perbuatan dalam Maulidur Rasul, apa yang dilakukan antaranya adalah ceramah. Itu yang standard lah sambutan kita. Jemput ustaz, saya pernah ada terima 1-2 jemputan, boleh tak turun ceramah sempena Maulidur Rasul? Ada tak minat din ceramah ni? Orang ceramah Maulidur Rasul ajak buat maksiat kah? Ajak orang melanggar hukum Allah kah? Biasanya ceramah Maulidur Rasul sebenarnya tazkirah ataupun tausiah. Tazkirah bagi peringatan balik kita ni dah banyak jauh daripada ajaran Nabi SAW. Dulu Nabi SAW perjuangkan Islam sampai dibaling batu, berdarah sampai mengalir ke kaki. Kita dapat Islam dengan senang tapi kita cuaikan. Akhirnya orang mendengar merasa insaf, buat azam baru nak berpegang dengan sunnah Nabi SAW. Maka ini termasuk dalam fadzakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah peringatan, kerana sesungguhnya peringatan tentang agama Allah ini memberi manfaat kepada orang yang beriman. Apalagi jamuan makan itu biasa. Sekarang mungkin tidaklah ada SOP dan sebagainya. Kalau dahulu biasa orang buat jamuan sempena Maulidur Rasul. Adakah ini minad din? Adakah jamu orang makan ini daripada agama? Kerana kalau laisa minhu, tertolak. Kita dapati antara lain Nabi SAW bersabda, afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam. Itu adalah daripada agama. Sebarkan salam, jamulah makan dan sembahyang pada waktu malam ketika orang sedang tidur, iaitu solat tahajud. Jadi kalau begitu jamu makan minad din, ya, dari agama. Lagi apa lagi? Biasanya buat majlis selawat. Selawat ini minad din am laisa minad din? Minad din. Bahkan tidak sah khutbah kalau tak selawat. Dan begitu. So, Jumaat semalam dapat call daripada Perak. Dia tanya, ustaz, kami cek balik rakaman khatib tak baca selawat khutbah kedua. Padahal selawat ini dua-dua khutbah kena baca. Kalau ayat Quran salah satu saja, dan masalah. Dalam sembahyang tak selawat, sah ke sembahyang? Tak sah. Maka khatib pun dalam khutbah kedua akan sebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah suruh selawat dan salam. Adakah Allah tetapkan bila? Tak ada. Dalam hadis menunjukkan selawat ni lagi banyak lagi bagus. Maka selawat termasuklah pada bila-bila masa, termasuklah sempena Maulid, termasuklah sambil duduk diam-diam selawat, termasuklah ketika sedang-sedang tarawih nak selawat. Ini semua telah termasuk minad din, dari agama. Mana tahu satu masa orang kata boring lah syekh, benda yang sama, ceramah, selawat, makan, ceramah, selawat, makan. Apa kata Maulid tahun ni kita buat sesuatu kelainan. Kita buat misalnya pertandingan ratu cantik, ya, pesta berjoget, tari menari, ya, supaya nak tarik orang-orang muda minat dengan program Maulid. Inilah namanya bid'ah sayyi'ah dolalah, bid'ah yang buruk dan sesat. Kerana walaupun dinamakan nama sempena Maulidur Rasul, caranya laisa minad-din. Cara dia lakukan itu bukan dari agama. Kalau kita faham, itu senang.